Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera hadirin dan hadirat yang dihormati sekali. Bertemu kita dalam forum perbincangan isu-isu semasa kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Topik yang hendak dibincangkan pada hari ini bersama ahli panel yang sangat berkait rapat dengan kanak-kanak iaitu merupakan satu anugerah oleh Allah SWT pada kita untuk membentuk, mendidik, menyayangi dan menjalankan tanggungjawab dalam memberikan pendidikan awal semasa kanak-kanak berumur 3 tahun sehingga akhir hayat mereka. Antara pihak yang berperanan dalam pendidikan awal kanak-kanak ialah guru-guru, pihak berkuasa, ibu bapa serta masyarakat. Justru itu, saya tidak mahu melengahkan masa saya memperkenalkan diri saya, Ahmad Zarif bin Ahmad Lasri, sebagai moderator anda dalam forum perbincangan isu-isu semasa kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Bersama saya 5 orang ahli panel yang tidak asing lagi dan dapat dirasai oleh warga dewan kita dan tidak senang duduk melihat kecantikan dan kesigapan ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, saya ingin memperkenalkan ahli panel yang pertama yang sungguh manis iaitu saudari Nur Aisyah Raihana binti Ilyas yang merupakan seorang wakil dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya saya juga ingin memperkenalkan panel kedua cantik berseri saudari saudari Natasha binti Junaidi pula merupakan seorang wakil guru prasekolah dari Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Puteri Rawang. Di samping itu, kita mempunyai panel ketiga iaitu saudari berpakaian baju kurung yang cantik iaitu Nur Izzati binti Muhammad Nur selaku pelajar Universiti Selangor Bestari Jaya. Tambah itu juga kita mempunyai panel keempat yang sangat segak dan tampan iaitu saudara Muhammad Zuhaili bin Ahmad Zaharuddin merupakan bapa kepada seorang anak yang berumur 5 tahun. Dan panel kelima kita pada hari ini yang sudi bersama-sama kita adalah saudari Nur Ilia binti Mazni sebagai pengurus prasekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Puteri Rawang. Baiklah, kita mulakan forum perbincangan isu-isu semasa kurikulum pendidikan awal kanak-kanak dengan latar belakang Puan Aisyah. Berapa lama sudah memikul tanggungjawab sebagai seorang penolong Kementerian Pelajaran Malaysia? Dipersilakan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita iaitu Ahmad Zarif bin Ahmad Latifi kerana telah menjemput saya hadir dalam forum perbincangan isu-isu semasa kurikulum pendidikan awal kanak-kanak ini. Saya memperkenalkan diri saya, Nur Aisyah Raihana binti Ilyas. Pengalaman saya bekerja sebagai seorang penolong Kementerian Pelajaran Malaysia adalah selama 5 tahun. Baiklah, boleh Puan Aisyah berkongsi sedikit matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia yang ingin dicapai setiap saban tahun yang makin membangun dan modal insan yang bertambah ini? Saya sangat tertarik dengan soalan dari Tuan Moderator Ahmad Zarif ini. Antara matlamat kami Kementerian Pelajaran Malaysia adalah ingin memberi kepada semua masyarakat di Malaysia bagi menerima pendidikan yang berlanjutan. Tambahan itu juga, kami di Kementerian Pelajaran Malaysia juga ingin melahirkan modal insan yang beriman, berakhlak tinggi, berilmu pengetahuan, berketerampilan diri dan mempunyai sifat bersatu teguh. Akhir sekali adalah menyediakan tenaga manusia yang tinggi bagi keperluan untuk memajukan negara Malaysia. Baiklah Puan Aisyah, saya ingin bertanya, adakah Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengesahkan kurikulum prasekolah dan sekolah rendah bagi mengikuti tuntutan dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
iaitu PPPM daripada tahun 2013 sehingga 2025. Ya, betul. Tuan Moderator Ahmad Zarif, bagi pendidikan prasekolah dari umur 4 tahun sehingga 6 tahun, ia merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia pendidikan dan membekalkan murid dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif untuk pembelajaran di rumah, pembelajaran di bawah kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK. Manakala untuk kurikulum kebangsaan dari 7 tahun hingga 12 tahun merupakan bagi memastikan kurikulum yang holistik dan relevan bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan dapat menangani cabaran semasa di bawah kurikulum standard sekolah rendah semakan 2011 iaitu KSSR. Baiklah, terima kasih Puan Aisyah di atas perkongsian sangat padat dan mantap ini. Saya ingin meneruskan forum ini kepada panel kedua yang sangat cantik pada hari ini untuk beliau memperkenalkan latar belakang beliau terlebih dahulu. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator Ahmad Zarif. Saya memperkenalkan diri saya, Natasha binti Junaidi. Saya merupakan seorang guru prasekolah dari SK Bandar Tasik Puteri Rawang. Saya bekerja di sana selama 3 tahun sebagai mengajar murid-murid berumur 5 sehingga 6 tahun. Saya ingin bertanya bagaimana Cik Natasha mengaplikasi kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dalam pengajaran dan pembelajaran bersama murid-murid di prasekolah SK Bandar Tasik Puteri tersebut. Okey. Baik Tuan Moderator Ahmad Zarif, terima kasih di atas soalan tersebut. Saya akan kupaskan bagaimana saya mengaplikasikan kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran saya. Antara cara saya mengaplikasikan KSPK ini dengan memuat turun e-book KSPK semakan 2017 di telefon bimbit saya supaya mudah untuk saya merancang pengajaran dan pembelajaran dari hari ke hari. Selain itu, cara saya mengaplikasikan KSPK adalah merancang aktiviti dengan memerhati kebolehan dan aras perkembangan kognitif pelajar-pelajar serta mempelbagaikan pembelajaran bersama murid-murid agar lebih berkesan seperti aktiviti dalam individu. Malahan itu, di dalam KSPK saya kerap menitik beratkan dan menerapkan strategi pengajaran dan pembelajaran secara berpustakaan. Murid belajar melalui bermain dan kepelbagaian kecerdasan, dan dengan langkah ini dapat melibatkan murid secara aktif dalam melakukan sesuatu aktiviti pembelajaran dengan menggerakkan mereka berasaskan minat kognitif, bertindak balas dengan rangsangan dan dorongan dari guru-guru serta kawan sekelas. Wah, sangat bagus ya cara Cik Natasha mengaplikasikan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dalam sesi pengajaran dan pembelajaran seharian. Boleh saya ketahui bagaimana Cik Natasha menarik minat murid-murid dengan persekitaran pembelajaran? Antara langkah-langkah yang kerap saya lakukan pada persekitaran pembelajaran untuk menarik minat murid-murid adalah saya menggunakan warna dinding yang sedikit pudar seperti warna hijau cair, penyusunan kerusi dan meja yang teratur, pengudaraan dan pencahayaan yang baik, kepelbagaian corak pada dinding,
corak pada dinding bilik darjah dengan haiwan dan bunga-bungaan. Selain itu, saya tidak menggunakan papan putih dan buku latihan sahaja untuk mengajar. Saya juga menggunakan kemudahan teknologi dengan menggunakan papan putih tersebut sebagai layar untuk memancarkan gambar-gambar atau video pengajaran dari komputer ribah dan LCD. Sangat bagus ya perkongsian Cik Natasha ini kepada kita hadirin hadirat di dalam dewan ini. Bagaimana Cik Natasha boleh berfikiran terbuka untuk menggunakan kemudahan teknologi maklumat seperti ICT itu? Pada pendapat saya, dengan kemahiran alaf ke-21 ini, taktik pengajaran dan pembelajaran tidak lagi perlu memberi penekanan pada murid-murid dengan papan putih dan buku latihan saja. Sebagai seorang guru, kita perlu mempelbagaikan cara pengajaran dan pembelajaran agar murid-murid minat dan suka untuk hadir ke sekolah setiap hari. Ya betul, ada sesetengah tadika dan prasekolah tidak mempunyai kemudahan LCD dan projector screen. Guru itu perlu berusaha dan berfikiran terbuka untuk melaksanakannya. Okey. Sungguh padat dan memberangsangkan pandangan dari Cik Natasha kita ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Natasha. Sama-sama Tuan Moderator Ahmad Zarif. Okey, saya meneruskan lagi forum ini bersama panel ketiga yang sangat manis pada hari ini untuk beliau memperkenalkan latar beliau terlebih dahulu. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator Ahmad Zarif. Saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Izzati binti Muhammad Nur. Saya merupakan seorang pelajar dari Universiti Selangor Kampus Bestari Jaya yang telah tamat pengajaran dalam kursus Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Wah, tidak menyangka bahawa Cik Zati merupakan pelajar dari Universiti Selangor Bestari Jaya. Saya juga pernah belajar di sana. Baiklah, saya ingin bertanya, adakah Cik Zati mempunyai pengalaman mengajar kanak-kanak di mana-mana tadika atau prasekolah? Sebagai contoh praktikum ataupun sebagainya. Terima kasih lagi Tuan Moderator Ahmad Zarif. Saya ingin menjawab soalan Tuan Moderator. Itu, ia benar. Saya mempunyai pengalaman mengajar kanak-kanak prasekolah selama 4 bulan sewaktu praktikum terakhir saya di sebuah sekolah SK Bandar Tasik Puteri dan pernah menerima tunjuk ajar dari Cik Natasha yang merupakan guru penilai saya pada waktu itu. Okey, jika tidak keberatan, boleh Cik Zati berkongsi kepada kami di dalam dewan ini pengalaman Cik Zati bersama murid-murid semasa praktikum sepanjang 4 bulan itu. Boleh Tuan Moderator. Berdasarkan pengalaman saya sepanjang tempoh 4 bulan praktikum itu, saya mempelajari pelbagai perkara. Antara perkara yang saya perolehi dengan sangat kagum adalah murid-murid di sekolah SK Bandar Tasik Puteri itu sangat bagus, berani mencuba dan bersemangat tinggi. Selain itu, teknik pengajaran dan pembelajaran yang kepelbagaian mengikut perkembangan teknologi terkini. Di samping itu juga, saya juga pernah berdepan pengalaman di mana mempunyai seorang murid yang berkeperluan khas iaitu slow learner, tetapi saya tak pernah berasa letih atau marah padanya. Pada saya, sebagai guru perlu mendidik, membantu dan memberikan semangat kepada murid-murid. Okey, seperti yang saya dengari tadi, Cik Zati mengatakan bahawa mempunyai seorang kanak-kanak yang slow learner. Bagaimana Cik Izzati mengajar dan memberikan galakan kepada kanak-kanak itu? Antara cara saya memberikan galakan kepada kanak-kanak itu untuk meneruskan pembelajaran adalah dengan mengambil ruang 20 minit untuk pergi kepada beliau dan mengajar secara perlahan agar beliau dapat apa yang diajari.
Seterusnya saya sentiasa memberi semangat dengan kata-kata semangat kepada beliau dengan mengatakan bahawa awak boleh buat, cikgu yakin awak akan jadi orang yang sangat berjaya. Tambahan itu juga saya dan ibu bapa kanak-kanak itu mengambil ruangan masa untuk memberikan tugasan yang diajar hari ini secara ulangan untuk di rumah. Okey, sangat bagus perkongsian Cik Zati ni, hadirin hadirat sekalian ya. Okey, saya ucapkan terima kasih ke atas perkongsian Cik Zati. Sama-sama Tuan Moderator Ahmad Zarif. Okey, saya meneruskan lagi forum ini bersama panel keempat, iaitu yang sangat tampan di sana untuk memperkenalkan latar belakang beliau terlebih dahulu. Dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator Ahmad Zarif kerana sudi menjemput saya untuk forum. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zuhaili bin Ahmad Zarudin. Saya merupakan seorang bapa kepada seorang anak yang berumur 5 tahun yang bersekolah di Tadika Si Comel, Shah Alam. Okey, saya ingin bertanya bagaimana pembelajaran di rumah yang diterapkan oleh Encik Zuhaili untuk anak Cik Zuhaili? Okey, terima kasih sekali lagi Tuan Moderator di atas soalan tersebut. Pada saya antara langkah-langkah yang saya diterapkan sebagai memberi ruangan selama 2 jam. Sepanjang tempoh 2 jam itu saya akan bersoal jawab dan bertanya kepada mereka kefahaman latih tubi yang diberikan. Selain itu saya juga menggalakkan anak-anak untuk meneroka persekitaran luar agar mereka didedahkan dengan pengalaman baru untuk masa hadapan. Sebagai seorang ibu bapa, perlu mengambil tanggungjawab untuk memberikan kata-kata semangat, memberi sokongan moral dan dorongan agar anak-anak lebih yakin bahawa mereka boleh lakukan yang terbaik. Justru itu juga saya menjadikan sebuah bilik untuk anak saya lebih bersemangat dengan ruangan pembelajaran yang disediakan. Setengah kanak-kanak ini suka melihat sudut pembelajaran yang kreativiti, unik dan tenang untuk memberikan semangat yang tinggi. Okey, sungguh padat ya perkongsian yang diberikan oleh Cik Zuhaili ni. Hadirin dan hadirat, pada pandangan Cik Zuhaili, adakah bagus kurikulum standard dalam pendidikan awal kanak-kanak ini dibina untuk membantu peningkatan modal insan yang berilmu pengetahuan tinggi? Okey, pada pendapat saya, secara tulus adalah sangat bagus kerana pembelajaran ketika dulu hanya berteraskan standard pembelajaran untuk dicapai hanya menggunakan buku teks dan buku latihan sahaja. Saya sebagai ibu bapa sangat bersetuju dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia seperti yang disuarakan oleh panel pertama, Puan Aisyah Raihana tadi bahawa matlamat mereka adalah untuk melahirkan modal insan yang beriman, berakhlak tinggi, berilmu pengetahuan dan mempunyai sifat bersatu teguh. Kita juga tahu anak-anak ini bakal memimpin negara Malaysia ini kelak. Jika mereka tidak didedahkan ilmu pengetahuan, awal mereka tidak akan berjaya. Okey, semakin hangat forum kita pada hari ini apabila mendengar pandangan yang sangat padu oleh ahli panel. Saya teruskan lagi dengan soalan terakhir saya pada pandangan Cik Zuhaili. Adakah wajar untuk segelintir ibu bapa membantah kurikulum pendidikan awal kanak-kanak ini? Okey, sebelum itu saya mohon 10 jari kemaafan pada pandangan saya Tuan Moderator Ahmad Zarif. Tidak sewajarnya segelintir ibu bapa itu membantah kurikulum pendidikan kanak-kanak yang telah dibentuk oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan falsafah pendidikan kebangsaan ini, kerana pandangan saya kurikulum ini sudah cukup dari segala aspek pengajaran dan pembelajaran seperti kemahiran guru abad ke-21, strategi pengajaran dan pembelajaran dan standard kandungan pembelajaran yang tersusun rapi dan kemas. Ya, betul. Hadirin hadirat sekali, pembentukan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak sudah disemak pada tahun 2017 yang lalu. Terima kasih Encik Zuhaili di atas perkongsian ini. Okey, sama-sama Tuan Moderator Ahmad Zarif. Okey, saya meneruskan lagi forum ini bersama panel terakhir kita yang sangat manis di sana untuk memperkenalkan dahulu latar belakang beliau. Terima kasih Tuan Moderator Ahmad Zarif kerana sudi menjemput saya hadir untuk forum ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Nur Ilia binti Mazni. Saya merupakan seorang pentadbir prasekolah, Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Puteri Rawang
dan telah bertugas di sana selama 5 tahun. Wah, dah lama juga Puan Ilya menjalankan tugas di sana. Jika tidak keberatan, boleh Puan Ilya berkongsi dengan kami, hadirin dan hadirat di dalam lewat ini, pengalaman Puan Ilya dan usaha meningkatkan pendidikan di prasekolah Puan Ilya. Sudah tentu boleh Tuan Moderator Ahmad Zarif untuk saya berkongsi pengalaman saya sepanjang bertugas sebagai seorang pentadbir adalah sangat banyak untuk diceritakan. Tapi tidak mengapa, saya ingin ringkaskan memandangkan forum ini akan berakhir lagi 30 minit. Sepanjang saya bertugas di sana, saya mempunyai rakan sekerja yang sangat berfikiran terbuka dalam melontarkan pendapat dan menerima pandangan orang sekeliling. Selain itu, mereka juga bekerjasama antara satu sama lain, bertimbang rasa dan mempunyai sebuah semangat juang yang tinggi dalam mendidik, membentuk dan memberikan dorongan kepada murid-murid agar berilmu. Seterusnya, antara usaha saya bersama guru-guru untuk meningkatkan pendidikan di prasekolah kami adalah memberikan penekanan strategik pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai. Persekitaran pembelajaran dalam bilik darjah serta luar bilik darjah juga. Tambahan itu, kami menggunakan penggunaan teknologi maklumat ICT untuk menarik minat murid-murid meneruskan pembelajaran seharian mereka seperti yang dirungkaikan oleh panel yang kedua, Cik Natasha. Okey, sungguh tenang dalam berkongsi pengalaman beliau. Puan Ilya, saya ingin bertanya, bagaimana pihak Puan Ilya, prasekolah dan sekolah rendah kebangsaan ini mengaplikasikan mikrosistem utama antara ibu bapa dan komuniti setempat? Saya tertarik untuk menjawab persoalan Tuan Moderator Ahmad Zarif. Antara langkah-langkah kami pihak sekolah lakukan untuk mengeratkan lagi ukhuwah pelibatan ibu bapa dan komuniti sejagat adalah dengan program-program seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi mengetahui keperluan sekolah dari segi bantuan dana keuangan serta tenaga mereka. Selain itu, pihak saya juga pernah mengadakan Hari Perkongsian Maklumat atau lebih dikenali sebagai program buku adab belajar antara guru-guru dan juga ibu bapa untuk berkongsi mengenai perkembangan anak-anak mereka. Sangat padat perkongsian Puan Ilya ni. Boleh Puan berkongsi dengan kami dan hadirat ini bagi soalan terakhir saya, iaitu apakah sifat seorang pentadbir atau guru yang perlu disemaikan dalam diri seseorang itu? Kita juga sedia maklum, sekarang ini ada sahaja guru-guru yang membawa masalah di rumah ke sekolah. Silakan. Baiklah, saya tertarik untuk menjawab persoalan dari Tuan Moderator Ahmad Zarif. Sungguh berat untuk saya perkatakan kerana seseorang pentadbir mahupun pendidik itu sendiri perlu mempunyai sifat-sifat ini hadir dari hati mereka sendiri. Antara sifat tersebut adalah sebagai seorang pentadbir mahupun guru haruslah mempunyai sifat tenang, berfikiran secara positif, bertanggungjawab dan berdedikasi dalam melaksanakan sesebuah amanah yang telah diberikan oleh pihak-pihak tertentu. Pada pandangan saya, tiada pentadbir dan guru, maka tiadalah modal insan yang sempurna dari segi akhlak, ilmu pengetahuan dan juga kesejahteraan mereka kerana cerminan mereka adalah guru sebagai mentor serta modal untuk mereka berjaya kelak. Kita juga tahu bahawa anak-anak ini merupakan ejen yang bakal membentuk dan membina negara Malaysia kita kelak. Sangat hebat pendapat dari Puan Ilya ini. Saya ucapkan terima kasih di atas perkongsian ini. Tuntas kata dari saya, Ahmad Zarif bin Ahmad Lutfi, sebagai moderator majlis bagi forum perbincangan isu-isu semasa kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan ahli panel yang sudi meluangkan masa dan memberikan pandangan yang bernasib. Saya ingin buat kesimpulan menyeluruh bagi forum ini. Pada pendapat saya, forum ini amat berguna dan juga dapat mengaplikasikan forum ini sebagai satu benda baru dan kita boleh ambil iktibar daripada forum ini. Izinkan saya merabuhkan tirai forum perbincangan isu semasa kurikulum pendidikan awal kanak-kanak ini dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas utara, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera hadirin hadirat sekalian.